ada sukatan serakan, kita dah belajar kan sukatan serakan. And then kita tak nampak kamu punya ni. Alright. Hari ni kita nak tengok kepada kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Sebelum cikgu sambung, cikgu nak tanya, ada problem tak dengan latihan yang cikgu bagi sebelum ni? Boleh buat tak? Boleh? Cikgu bagi soalan suruh cari variant, cari sisihan piawai. Ada buat? Boleh buat Sherlyn, bagus. Hema, Tarani, Peling ada buat? Boleh buat kan? Tarani? Bagus. Cikgu bagi soalan tu suruh kamu cari sisihan piawai, variant, okey, jula antara kuartil tu semua kita dah belajar. Okey, kamu jangan pening-pening sebab tajuk. Kalau statistik ni tajuk ni membantu kamu sebenarnya. Okey, kita dah belajar cari julat. Ini semua sukatan serakan lah ni. Sukatan serakan lah tu. Julat, kemudian kita dah belajar cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Apa formula dia? Ingat lagi? Q3 tolak Q1. Okey. Kemudian kita dah belajar cari variant. Variant panjang kan formula dia. Variant simbolnya adalah sigma kuasa 2. Formulanya hasil tambah X kuasa 2. Semua X kita kuasa 2. Kemudian kita tambahkan. Bahagi dengan bilangan dia berapa. Kemudian tolakkan dengan purata data tu. Kuasa 2 kan. Okey, ini variant. Okey, lagi satu lagi kita belajar sukatan serakan yang kita dah belajar adalah sisihan piawai. Kalau tak ada kuasa 2, simbol sigma saja, itu adalah sisihan piawai. So formulanya punca kuasa 2 kan saja variant tadi. Ia sama dengan variant, X kuasa 2 bahagi N tolak ambil purata kuasa 2. Okey, kemudian itu adalah variant. Kalau kita punca kuasa kan kita dapat sisihan piawai. Okey. Jadi ingat lagi kan cikgu bagi soalan ni, cikgu suruh kamu buat, cikgu harap kamu dah cuba buat. Ingat matematik tak susah mana. Kamu kena banyak latihan saja, kena rajin sikit. Dan cikgu percayalah kalau pelajar-pelajar yang ada di sini ni ramai yang selalu hantar tugasan kat cikgu, cikgu tahu kamu boleh buat. Okey, teruskan momentum kamu, jangan give up. Okey, teruskan. Baik, hari ni kita nak tengok kelebihan mana-mana satu tadi, sorry cikgu undur balik. Kita dah belajar julat antara kuartil, kita dah belajar julat, dah cari variant, dah cari sisihan piawai. Kita nak tengok mana yang sesuai kita guna semasa kita nak membuat penilaian untuk data yang kita ada. Okey, kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sukatan serakan. Tadilah kalau sukatan serakan tadi kita ada julat. Ingat sukatan serakan tu alat-alat untuk mengukur julat antara kuartil, sisihan piawai, variant. Okey, semua ini sukatan serakan dia. Sukatan serakan mengukur taburan suatu set data. Okey, kita guna untuk mengukur taburan suatu set data. Kita nak tengok data tu bertabur macam mana. Julat ialah sukatan serakan paling mudah, betul kan? Apa formula cari julat? Cuba on mic, cuba cakap ataupun boleh type kat situ. Apa formula nak cari julat? Besar tolak kecil. Okey. X dia yang paling besar, tolak data dia yang paling kecil. X yang paling kecil. Okay, good. Sherlyn, thank you. Jadi paling senang cari julat. Ambil nilai yang paling besar, tolak nilai yang paling kecil. Okay, betul lah dia kata tu. Namun, tapi julat tidak dapat memberikan suatu gambaran baik tentang cara data ditaburkan. Kita tak nampak gambaran keseluruhan data. Ambil yang besar, tolak yang kecil, dia tak bagi gambaran yang tepat. Okay. Contohnya kalau kita ada data, kita ada 1, 2, 3, 4, kemudian kita ada 20. Nampak tak? 20 ni nilai dia tiba-tiba jauh sangat. Okay, tiba-tiba jauh sangat. Mungkin kita ada yang pertama lagi, katakan cikgu bagi lagi 5, 3, 1, 2. Ni semua dah lah 5, 3, 1, 2, 3, 4 ni hampir-hampir saja nilai dia. Tiba-tiba ada satu data yang sangat jauh. Jadi bila ada kes macam ni, kita panggil wujudnya pencilan ataupun nilai ekstrim. Nilai yang tiba-tiba sangat berbeza dengan kawan-kawan dia yang lain. Yang lain ni semua okey je.
Dekat-dekat je nilai kan? 5, 3, 1, 2, 3, 4. Hampir saja nilai. Tiba-tiba ada 20. Nilai yang sangat jauh. Okey, tiba-tiba ada satu nilai yang besar. Ini kita panggil nilai ekstrim, nilai pencilan. Okey, bila wujud nilai ekstrim, julat antara kuartil, kita dah tak sesuai nak cari julat. Kalau kita cari julat, sangat berbeza kan? Julat kita akan dapat 20 tolak 1. Yang paling besar 20, paling kecil 1. So kita dapat 19. Julat dia sangat besar padahal taburan data kita sekitar ini je. 5, 4, 3, 2, 1 ini yang banyak. Tapi julat bagi nilai 19. Beza dia. Jadi macam ni tak berapa sesuai lah kita guna julat. Yang lebih bagus adalah kita guna julat antara kuartil. Kamu faham ke apa cikgu cakap ni? Faham? Lebih sesuai untuk menunjukkan taburan. Kalau ada data yang ekstrim, maksud cikgu kalau kita ada satu data, susunan data, kita tengok data-data dalam tu. Kalau nilainya dekat-dekat saja, nilainya hampir sama saja, maksudnya tak adalah yang nilai ekstrim. Tiba-tiba kamu tengok data kamu nampak ada satu nilai sangat jauh. 20. Ini kita panggil data ekstrim, nilai yang ekstrim. Kalau ada nilai ekstrim, tak sesuai guna julat. Okey, tak sesuai guna julat. Kita lebih prefer julat antara kuartil. So julat tak sesuai. Okey, tidak sesuai. Alright, kita akan guna julat antara kuartil. Julat antara kuartil, ingat? Julat antara kuartil formula dia Q3 tolak Q1. Jadi kalau kita tengok sini, kita susun balik untuk cari nilai julat antara kuartil, kita dapatlah kuartil tu masih lagi di sekitar bacaan kita yang banyak-banyak tadi kan? Itu lebih sesuai. Ingat? Baik, sisihan piawai. Masa bila pula kita guna sisihan piawai? Alright, sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set. Masa kita nak banding dua set, kita ada dua set. Set pertama, markah untuk peperiksaan sejarah. Set yang kedua, markah untuk peperiksaan BM. Kita nak bandingkan. Mana lebih bagus? Okay, dalam satu kelas ni, semua markah ada 31 pelajar. Ini 31 punya data untuk markah sejarah. Kemudian ambil 31 punya data. Sorang sampai 31 orang untuk markah sejarah, untuk BM pula. Kita nak bandingkan dua-dua ni. Takkan kita nak ambil julat. Kita tak boleh ambil julat antara kuartil. Untuk membanding kita kena ambil sisihan piawai ataupun varian tadi. Kita akan guna sisihan piawai tu. Sigma. Secara umumnya sisihan piawai yang kecil menunjukkan data terserak. Kalau nilainya kecil, data terserak berhampiran dengan min. Ini poin yang paling penting. Kamu ingat ini? Ataupun ada nota catat. Kalau nilai sisihan piawai dia kecil, sisihan piawai yang kecil, data terserak berhampiran dengan purata. Contoh cikgu bagi. Dalam kelas purata markah BM untuk untuk BM adalah 50. Okey. Kemudian dalam sejarah puratanya yang dapat markah 40. Kalau sisihan piawai kecil, maksudnya untuk BM nilai dia kecil, 1.2 katakan. Contoh cikgu tulis sini. BM nilai sisihan piawainya 1.21. Untuk sejarah, katakan sisihan piawainya 4.82. Jadi kita kena faham sisihan piawai adalah beza dengan nilai min, nilai purata. Maksudnya kalau kita dapat BM 1.21 sisihan piawainya, semua data tu sebenarnya nilai ni rapat-rapat saja. Hampir sama dengan min, dekat-dekat saja dengan min. Kalau kita dapat sisihan piawai nilai yang besar, maksudnya markah setiap orang tu jauh daripada markah purata. Alright. Kita tengok contoh lah, senang tengok contoh. Ada salah sampai sini? Faham masa bila kita nak guna julat? Masa bila kita nak guna julat antara kuartil? Masa bila kita nak guna sisihan piawai? Ingat, boleh faham? Faham cikgu ulang. Julat kalau tak ada timbul, boleh Tarani boleh, Sherlyn boleh, very good. Cikgu ulang. Julat kita guna kalau tak ada dalam data kita tu satu nilai yang ekstrim. Tak ada nilai yang ada banyak, tiba-tiba dia nilai sangat besar ke. Itu kita kalau tak ada nilai yang ekstrim kita guna julat. Boleh guna.
Kalau ada tiba-tiba satu nilai yang ekstrim, kita guna julat antara kuartil. Ini untuk kes satu data saja. Kalau ada dua data, kita nak banding data pertama dengan data kedua, kita sesuai guna sisihan piawai. Nak banding. Sisihan piawai biasanya untuk banding. Yang mana lebih bagus? Okey. Baik, soalan macam ni. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data ini. Alright. 10, 11, 11, 14. Dia dah susun kan? Jadi kalau kita nak cari julat antara kuartil kena susun tu. 21, 25. Tolong semak cikgu. Kadang-kadang cikgu ni mata pun tertinggal juga. 14, 18, 20, 21, 21, 25, 40. Baik, julat berapa kelas? Hitung julat dan julat antara kuartil. Okey, tolong cikgu kita sama-sama buat. Julat berapa? Ambil paling tinggi, tolak paling kecil nilainya. Okey, 40 tolak 10. Berapa? 30. Orang lain dapat 30? Thank you Sherlyn. Respon cikgu. Tarani pun respon very good. 30. Okey, Peling pun dapat. Okey, bagus. Tahniah. Rajin-rajin kena ada calculator. Standby calculator. Okey, sekarang kita nak cari julat antara kuartil. Okey, Hema pun dapat. Bagus. Kita nak cari julat antara kuartil. Okey, kita ikut arahan dia. Pertama cari julat, kemudian cari julat antara kuartil dulu. Baik, kalau cari julat antara kuartil, ingat lagi susun turutan menaik ke turutan menurun. Cari dulu nilai tengah-tengah. Baik, kita tengok data kita ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita ada 10 data. 10 data. Okey, ada 10 nilai kat situ. Jadi tengah-tengah dia adalah 5 kiri, 5 kanan. Betul? Ini setengah. Separuh. Okey, kuartil pertama adalah nilai 1/4. Okey, 1/4 duduk kat mana? Bahagian ini yang pertama. Mana dia? Q1 dia. Senang nampak tu. 11. Okey, Sherlyn. Peling. 11. Bagus. Okey, Tarani. 11. Okey, I'm so proud. Bangganya cikgu kamu faham. Okey, Q1 adalah 11. Now, Q3 berapa? Bahagian yang kedua, Q3. Sherlyn 21, Tarani, Peling. Okey, good. Sini adalah Q3. I'm so proud. Cikgu ada calon pelajar-pelajar yang bagus ni. So, kita carilah julat antara kuartil. 21 tolak 11. Berapa kelas? Suksing. Ada pun Suksing. 10. Bagus. Sherlyn 10, Tarani 10. So nampak julat adalah 30. Julat antara kuartil adalah 10. Baik, itu kita dah jawab soalan 2 yang pertama. Next question dia tanya. Dia tanya tentukan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Okey, kamu rasa yang mana lebih sesuai? Ditanya yang lebih sesuai digunakan. Julat antara kuartil. Sherlyn kata kuartil. Itu cikgu fahamlah julat antara kuartil. Jawab penuh. Julat antara kuartil. Orang lain betul ke julat antara kuartil lebih sesuai? Kalau sesuai, kenapa? Okey, kenapakah julat antara kuartil lebih sesuai? Kenapa? Masa bila kita tak boleh guna julat? Anyone? Okey, kamu nampak sini tak? 40. Ya, Sherlyn kata sebab ada satu nombor yang ekstrim. Ini kita panggil nombor yang ekstrim. Ini adalah nombor yang ekstrim, nombor yang besar. Semua dalam lingkungan 10 sampai 25, tiba-tiba datang 40. Beza sangat. Kalau markah ni, orang lain biasa-biasa je, tiba-tiba dia seorang jauh sangat, markah tinggi sangat. Ni kita panggil nilai yang ekstrim. Jadi kita kata julat antara kuartil lebih sesuai digunakan. Okey, jawablah sana. Lebih sesuai digunakan julat antara kuartil. Okey, sebab ada data yang ekstrimnya kerana terdapat, rajin sikit tulis ayat, data yang ekstrim. Faham kan? Inilah maksud cikgu tadi. Masa bila kita tak boleh guna julat? Sebab ada data yang ekstrim tu.
Okay, iaitu 40. Semua orang faham? Ya, kalau kita cari julat malah nilai dia besar. Kalau kita cari julat antara kuartil nilai dia kecil sikit. Lagi kecil tu lagi bagus lah kalau kita nak tentukan tarani. Okay, good. Contoh lagi. Baik, kita tengok jadual tu baik-baik, fahamkan jadual. Jadual menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik. Okay, ada 5 ujian fizik. Jadi ujian 1 Aiman dapat 40. Ujian 2 siapa ni? Lim. Okay, ujian 2, ujian 1 Aiman dapat 40, John dapat 80. Ni markah fizik. Okay, dalam peperiksaan fizik ada 5 ujian. So ujian 2 Aiman 70, John 65. Okay. Ujian 3 90, 73 kamu tengok sampai ujian 5 Aiman dapat 64, kemudian John dapat 73. Baik, salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Dia nak masuk kuis. Okay. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi. Justifikasi ni maksudnya alasan kita lah kenapa kita pilih dia. Okey, sekarang kamu nampak tak ada 2 data? Nampak? Ada data untuk Aiman, kemudian ada data untuk John. Kita nak kena pilih siapa yang lebih bagus untuk masuk kuis. Alright. Jadi bila ada 2 data, kita nak buat penilaian, nak bandingkan dua-dua, kita kena guna apa? Sukatan serakan yang mana? Guna julat ke? Julat antara kuartil ke? Sisihan piawai? Mana satu? Cikgu dah bagi tahu tadi. Ingat lagi tak? Awal-awal tadi cikgu cakap. Kita guna yang mana? Tarani, Peling. Bila ada 2 data, kita nak bandingkan dua-dua data, kita guna apa sukatan dia? Sisihan, Peling kata. Kita nak guna julat ke? Julat antara kuartil ke? Kita nak guna sisihan piawai? Ingat tadi cikgu cakap? Okey. Kita guna sisihan piawai. Betul Peling? Bagus. Okey, kita guna sisihan piawai. Okey, Sherlyn pun kata sisihan piawai. Bagus. Mungkin lain cikgu agak slow untuk kamu sampai. Dapat kat kamu Tak apa. So kita kena cari sisihan piawai lah. Sekejap. Cikgu ada sediakan. Baik, kita kira sisihan piawai untuk Aiman dulu. Okay, ini X1 dia. Ini X untuk Aiman. Ini semua X lah. X1, X2, X3, ini X4 dia data, kita kata X, X5. Okay, kita cari sisihan piawai untuk Aiman. Okay, ingat sisihan piawai, formula dia cikgu tulis kat atas ni. Sisihan piawai sama dengan hasil tambah X kuasa 2 bahagi N tolak, ini kena ingat lah ya, min kuasa 2. Okay, purata dia kuasa 2 kan. Baik, kita kira untuk Aiman dulu. Sebab data dia tak banyak, kita boleh terus masuk dalam formula saja. Terus tulis. Okay, sebab data dia ada 5 je. So S kuasa 2 untuk Aiman, 40 kuasa 2 tambah, semua orang tengok sini 70 kuasa 2 untuk Aiman tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 bahagi data dia ada 5. Okay, ujian 1 sampai ujian 5. Okay, itu dah siap yang bahagian pertama ni. Sekarang kita tolak dengan min dia. Okay, min kita tambah saja. Min 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64 bahagi bilangan dia ada 5. Dan ini kita cari min. Min tu kena kuasa 2. Okay, nampak? Itu cikgu buat yang ini. Alright, kemudian untuk sisihan piawai ada tanda punca kuasa. Okay, sisihan piawai ada tanda punca kuasa. Dah ganti, kemudian kira lah. Okay, berapa dapat untuk Aiman? Berapa dapat untuk Aiman? Cikgu rasa kamu tak nampak kalkulator kalau cikgu keluarkan. Okay, tolong tekan berapa kat sini? Untuk sebelah sini saja kelas. Tolong berapa? Peling, Sherlyn, Tarani. Tolong tekan sebelah sini. Is that 17.67 sebelah sini? Semua. Okay, 17.67. Okay, bila kita bagi terus jawapan ni, orang lain boleh nampak ke? Boleh tahu ke macam mana dapat?
Sherlyn jawab. Okay, kita buat satu-satu. Tolong cikgu kira sebelah sini dulu. 11.67 jawapan semua. Cikgu nak satu-satu step. 11.67. Okay, sini tadi 5184.2. 5184. Tolong kira sebelah-sebelah. 5184.2. Okay, sebelah kiri. Sebelah kanan tu tolak tu. Tolak berapa ni? 4199.04. 4199.04. Betul? Okey, lepas tolak kemudian punca kuasakan. Berapa? Kena cikgu suruh kamu sebenarnya, cikgu suruh kamu tekan kalkulator. Nak biasakan kamu dengan kalkulator. Tak apa, kita perlahan buat kan. Okey, berapa ke? Dapat tak tu? 11.67. Lepas tolak kemudian punca kuasakan. Betul ke tu? Betul ke ni? 4199 ni dah bahagi 5 ke belum, Sherlyn? Sudah bahagi 5. Yang ni sudah bahagi 5 ke? Sudah bahagi 5 dan kuasa 2. Orang lain tolong sama-sama sebab tu cikgu suruh praktis tekan kalkulator. Sebab nampak mudah tapi cikgu lebih suka kamu buat sama-sama dengan cikgu. Okey go, sama-sama buat dengan cikgu. Cikgu sedang tekan cari min. Hati-hati kalkulator tu. Okey, cuba try sekali lagi yang lain. (4872). Ini betul ke 4199 ni? Cepat. Dah kira ke? Adakah kamu senang kira dengan cikgu? Okay, perlahan-lahan buat semua orang. Mari. Kita buat sama-sama ya. Cikgu risau ni kalau kamu tak dapat kira. Itu jawapan dalam buku memang ada. Okay, cuba kira betul-betul. Cikgu share full screen lah. Sekejap. Okay, sabar ya. Belajar kita kena perlahan. Sebenarnya memang cikgu nak kamu praktis tekan kalkulator tu baik-baik. Okay. Sekarang tengok cikgu tekan kalkulator. Kamu tekan dalam ni dulu perlahan. Nampak kalkulator cikgu kan? Okay, tekan yang dalam tu. 40 kuasa 2. Ambil kalkulator, tekan perlahan. 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2. Okay, mana tadi kuasa 2? Alright, tambah 90 kuasa 2. Okay, kemudian tambah 85 kuasa 2 sama-sama. Tambah 64 kuasa 2. Okay. Dapat tu semua kan? Bila dapat tu sama dengan dulu. Kemudian bahagi dengan 5. Alright. Hati-hati. So kita akan dapat 5182.4. Is that yang kamu dapat? 5182.4. Kamu dapat itu ke? Tolong sama-sama dengan cikgu. Cikgu pun tekan pun ada bahaya juga. Ya, sama. Okey, kemudian kita cuba cari ni pula. Cari dia punya min, purata. Okey, kita buat 40 tambah 70.
Okey. Orang lain cuba tambah 90. Okey, dah ada orang dapat 4872. Tambah 85. Tambah 64. Betul ke ni? 64, 85, 90, 70, 40. Okey, kita dapat ini dah. Jawapan 17.67. Okey, itu kita dapat 349 bahagi 5. Bahagi dulu dengan 5. 69.8 kemudian kita kuasa 2 kan? Itu purata. Okey, tolak. Apakah tak nampak? Okey, tolak 4872.04. 4872.04. Kemudian selepas tolak dapat ke? Sherlyn? Sherlyn dapat 5182.4. Kemudian tolak answer tu, jawapan tu. Kita kena semak juga jawapan buku ni. Okey, punca kuasa 310.36. Right, sekarang punca kuasakan jawapan tu. Kita akan dapat 17.617. Okey, 17.62. Okey, dapat kan? Siapa yang dapat tadi? 17.67. 17.61 ke 17.67? Okey, Tarani dapat, Sherlyn dapat. Okey, tak apalah. Kita teruskan untuk kita sambung tak payah buang masa banyak. Kita buat untuk John. Okey, kita akan cari sisihan piawai untuk John. Sama-sama. Sekali lagi kita tekan kalkulator. Okey, cari sisihan piawai untuk John. So formulanya kita akan tambah semua formula yang sama tadi. 80 kuasa 2 tambah 65. Kamu tekan kalkulator. Apa yang cikgu tulis ni? 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Okey, kita semak betul ke jawapan buku tu. Bahagi N. N adalah 5. Okey, N dia adalah 5. Kemudian itu tolak min. Min dia adalah tambah semua 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73 bahagi 5 min. Kemudian kuasa 2. Alright. Baik, sekali lagi dengan sabarnya kita tekan kalkulator kita. Wish. Oh, sorry. Dah masuk. Cynthia. Okay, Cynthia lambat sikit masuk. Okay, now we press it together perlahan-lahan, jangan buat salah. Okay, 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2. Kamu dapat berapa? Kamu bagi tahu cikgu. Oh, dah ada yang dapat. Okay, good. Tambah 73 kuasa 2. Siapa dapat lagi? Terus type, bagi tahu. 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Okey, itu kamu dah dapat sama dengan dulu bahagi 5. Okey, settlekan sebelah kiri dulu. Sama tak dengan kamu? Apa tu? 2038 tu yang mana peling? Betul ke cikgu buat ni? 4929.4. Betul tak cikgu buat ni? Tolong semak sama kawan-kawan semua. Peling tu yang mana? Yang purata 80. Okey, cikgu sedang nak kira purata. Tambah 65. Make sure kamu cuba kelas. Tambah 73. Okey, tambah 58. Tambah 73. Okey. Baik, itu 5 data. So, bahagi 5. Alright. Baik, itu purata. Purata kena kuasa 2. Alright, 4872.04. Oh, yang ni kot. 4872.04. Okey, ini sebelum tolak dan sebelum punca kuasa. Baru kita selesai kiri kanan. Baik, cikgu nak tengok. Okey, sebelah kanan tu sama tak dengan kamu? 4872.04. Sama tak?
Sama? Okay, Sherlyn, very good. Orang lain pun cikgu harap tekan jangan tunggu tau. Kita kalau nak belajar, sama Tarani pun, bagus. Kita nak belajar, kita kena bergerak otak, tangan, semua. Jangan just baca, matematik bukan baca. Okay, sekarang yang sebelah kiri 4929.4, cikgu akan tolak dengan sebelah kanan tu, tolak answer sebelah kanan. Sama dengan, okey itu jawapan selepas tolak. Sekarang kita terus puncakan jawapan kita tu, itu dia jawapan. 5736, okey betul. Jawapan dia lepas punca kuasa 57.36, Sherlyn kata. Is that? Alright, kita dapat 7.574. Ya, betul. 574. Cikgu nak macam ni lah, semua sama-sama semak. Sama-sama tekan supaya dapat. Kita banding. Okay, Tarani pun dapat jawapan yang sama. Okay, very good. So, Peling okay? Dapat kan? Ada berapa orang ni dalam kelas ni? Cikgu tak, ada ramai. Ada 16 orang. Welcome. Tak kisahlah kamu daripada kelas mana. Cikgu open saja. Siapa nak belajar dengan cikgu sila masuk kelas, sila join. Okay, Adeline, Cynthia, Hema, boleh follow kan? So, kita dapat ini. Kita dapat bacaan dia adalah, mana dia? Cikgu tak nampak kamu punya. Okay. Lim, okay. Jadi kamu perhatikan dua-dua data ni sekarang. Kita nak nilai jawapan dia. Yang pertama, untuk Aiman, sisihan piawai kita dapat 17.62. Okay, untuk John, kita dapat sisihan piawai ini Aiman, ini John. Untuk John kita dapat 7.574. Okey. Dua-dua sisihan piawai ni bagi kita gambaran apa? Kamu tahu tak? Kalau kita dapat sisihan piawai yang besar, kita kata semua nilai ni, nilai-nilai dalam jadual untuk Aiman, dia berbeza agak besar dengan nilai purata dia. Okey, kita kira purata, beza dia agak besar. Sebab tu kita dapat 17. Beza nilai dengan nilai tengah purata yang kita ambil. So tak cantik lah. Kalau dia hampir sama je nampak cantik. Okey, untuk John, sisihan piawai ni, sisihan tu selisih tau. Sisihan tu selisih. Selisih tu beza. Sisihan dia sama maksud dengan selisih. Selisih itu dalam bahasa dia boleh sama dengan beza lah. Beza dengan min. Beza dengan purata. Setiap data tu berbeza dengan nilai purata. Oh, bila tengok data untuk John, sisihan piawai dia dapat 7 saja. Maksudnya beza setiap data dengan nilai purata dia sikit, 7 aja. So mana lebih bagus? Mana nampak lebih konsisten? Nampak lebih bagus. Pelajar mana? Aiman ke John? Lebih konsisten. Tak adalah naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okey, kita nampak John lebih konsisten. Sebab kita melihat kepada sisihan piawai dia. Ujian 1 80, ujian 2 turun sikit tak apa, ujian 3 naik balik, ujian 4 turun sikit, ujian 5 naik balik. Dia konsisten. So kita nampak data untuk John lebih bagus. Okey, lebih konsisten. Jadi tentukan siapa yang layak dipilih. Kita akan pilih John. Okey, kerana markahnya lebih konsisten. Markah lebih konsisten. Konsisten maksudnya sama je, lebih kurang je. Dan sisihan piawai dia kecil. Okay, boleh faham? Alright. Habis dah tu. Ada soalan tak sampai sini nak tanya? Ada soalan tak nak tanya cikgu setakat ni? Boleh faham? Peling boleh faham? Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok sikit soalan. Yang cikgu bagi kat kamu ni sebenarnya ada 3. Kita tengok soalan Alright, sekarang soalan yang pertama. Hitung julat antara kuartil. Ini macam soalan contoh tadi. Cari julat, kamu dah tahu. Cari julat antara kuartil, kamu dah tahu. Tengok Q3 tolak Q1. Ini pun kamu dah tahu. Kiralah. Kemudian tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai. Okey, kamu tengok data tu. Tadi cikgu dah cakap. Kalau ada nilai ekstrim. Apa dia? Cuba jawab.
Kalau ada nilai ekstrim, kita akan guna apa? Kalau ada nilai ekstrim dalam data, kita akan guna cepat. Cepat sebelum kita stop. Sikit je hari ni. Julat antara kuartil. Orang lain ingat? Kita akan guna julat antara kuartil. Kalau tak ada data ekstrim, kalau tak ada, kita guna julat. Jika tiada, Tarani pun dah faham. Bagus. Jika tiada nilai ekstrim, okey, kita akan guna julat pun dah boleh. Okey. Sekarang tengoklah sini. 2, 16, 16, 19, 20, 20, 24, 26. Okey, ada nilai ekstrim tak? Nilai ekstrim ataupun nilai pencil, ada tak? Tengok baik-baik. Tengok baik-baik. Tarani, Sherlyn, cuba tengok data kita. Ada nilai yang tiba-tiba dia sangat jauh tak? Itu maksudnya ekstrim. Tiba-tiba sangat pencil. Ada tak? Cepat. Sherlyn kata ada, 2. Nampak tak orang lain? Tiba-tiba 2 kat situ. Yang lain semua 16, 16, 19, 20. Tarani pun nampak. Bagus. Ada kan? So bila ada nilai ekstrim ni, kita panggil nilai pencil, nilai ekstrim. Nilai yang pelik daripada data yang ada tu, dia sangat jauh. So ini ada. Dan kalau ada, kamu jawablah sesuai jawab. Sesuai guna jumlah antara kuartil. Okey, cikgu soalan 2. Ni kamu jawab nanti ya, cikgu guide dulu sebelum kamu buat. Encik Rakesh ingin memilih seorang daripada 2 orang murid. Ini macam soalan tadi je untuk mewakili sekolah dalam pertandingan kuis. Okey. Encik Rakesh telah memberi 5 ujian, bagi ujian 1 sampai ujian 5 kepada 2 orang murid. Dia nak tengok siapa yang paling sesuai. Buat macam tadi kan? Cari apa? Kalau nak banding 2 data, kita guna apa? Kita akan guna sisihan piawai. Okey, bagus. Okey, bagus spelling Sherlyn untuk respon tu. Okey, cikgu rasa yang lain pun faham tu, tahu. Cuma tak kan. Okey, banding 2 data kita kira sisihan piawai. So samalah kita cari sisihan piawai untuk murid A, cari sisihan piawai untuk murid B. Kamu cari dulu, kemudian baru banding. Yang mana yang lebih kecil sisihan piawai dia, yang itu yang lebih konsisten. Okey? Tentukan sukatan serakan yang sesuai. Dia tanya apa yang sesuai? Julat ke? Julat antara kuartil ke sisihan piawai? Kamu jawab dulu soalan ni, dia tanya yang mana. Kemudian terangkan bagaimana membuat penilaian. Kamu terangkan. Cari apa? Okey, yang kedua. Ada 2 soalan kat situ. Boleh? Boleh kan? Tak susah apa hari ni. Okey, next. Nombor 3. Soalan yang cikgu tinggalkan untuk kamu. Jadual menunjukkan gaji bulanan bagi 7 orang pekerja syarikat Texan. 7 orang. Pekerja pertama, kena faham jadual. Pekerja pertama, pekerja kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Okey, faham jadual Gaji dia bagi kat sini 900, 920, 950, 1000, 1100, 1200, 3000. Okey. Hitung julat. Sebab satu data saja, nampak tak? Ada satu data saja. Kalau satu data tak panggil cari sisihan piawai sangat. Okey, tapi soalan ni tengok hitung julat antara kuartil dan sisihan piawai. Kita tak ada 2 data nak banding. So ada 3 soalan. Yang pertama julat, yang kedua julat antara kuartil, yang ketiga cari sisihan piawai. Boleh cari? Boleh, guna formula yang betul. Okey. Nyatakan sukatan serakan. Okay, good Sherlyn. Nyatakan sukatan serakan yang paling sesuai digunakan. Okay, good Tarani. Cikgu sukalah kamu ni. Untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas tentang taburan. Okay, lepas dah kira-kira ni, kamu cerita. Sukatan yang mana sesuai? Julat ke? Julat antara kuartil ke? Sisihan piawai. Okay, cikgu tahu kamu dah boleh. Tadi cikgu dah bincang kat atas tu. Boleh buat 3 soalan ni? Praktis sendiri 8.2B. Okay, kamu cuba dulu, okay? So hari ni pun cikgu tak plan nak panjang-panjang. Cikgu punya plan asal sikit pun tak apa asalkan kamu faham. Faham kan untuk hari ni? Kita nak pilih mana yang sesuai untuk sukatan serakan tu. Penilaian mana yang lebih bagus. Okay, good Sherlyn. Kita buat latihan tu dulu. Kalau ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada soalan? Tak ada. Okay, so cikgu nak tengok ada berapa orang ni? Oh, okay, bagus.
Cikgu rasa ada kelas lain pun kan? Alright, tak apa. Welcome, tak ada masalah. Baratan, Adeline, Emma, Suzing. Ni cikgu yang mana? Cikgu ada masalah sebab cikgu baru ambil kelas kamu. Kalau kamu tak muncul dalam Google Meet, cikgu nak bagi markah PBD tu susah. Sebab cikgu kena bagi markah. Cikgu tengok kamu punya performance, tengok markah tu. Dan homework pun tak ramai yang hantar. Yang hantar tu bolehlah cikgu bagi markah tinggi. Kamu mestilah nak band yang tinggi kan, TP4. TP3 tu rendah lah. Cikgu nak cuba bagi TP yang tinggi. So tolong respon kelas cikgu, okay? So kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita bersurailah dulu kat sini. Besok actually cuti tau. Cuti awal Muharram. Dalam kalender sekolah esok cuti. Tahu ke? Esok cuti. Ada cikgu lain bagi tahu tak? Esok kita awal Muharram. Jadi sepatutnya besok kita tak ada kelas, tapi cikgu tunggu respon pengetua dulu. Esok kelas kena jalan ke tak perlu jalan untuk PDPR. Okay, nanti cikgu bagi tahu semula. Malam sekarang cikgu bagi tahu semula. Ya ke kan? Sebab kita duduk kat rumah. Esok awal Muharram. Kalau pengetua kata besok tak payah buat kelas, so cikgu akan bagi tahu kamu. Alright? Kalau ada kelas, cikgu bagi tahu malam ni ada kelas. Okay? So cikgu rasa kita bersurai dulu. Kamu buat 3 soalan tu, okay? Boleh leave kelas, boleh say goodbye dengan kawan-kawan. Okay, sama-sama semua. Terima kasih join cikgu pagi ni. Okay, bye.